yang boleh kita majukan. Selain daripada itu, Hulu Langat ini juga adalah merupakan kawasan destinasi. Alah, saya tak bagi dia. Baru ni dia belanja saya makan. Jadi masalah pula ni. Tak bagi laluan. Sila duduk. Okay. Arau duduklah Arau. Arau pun dengan ceritanya pun dah beli rumah kat Langat ni. Ya. Sama macam Pendang. Dengan cerita macam nak bertanding dekat Semenanjung. Alamat itu. Saya baru sekarang di Hulu Langat. Okey, saya nak habiskan. Ada sikit je lagi. Hulu Langat ni juga adalah kawasan dusun buah-buahan. Hulu Langat ni juga adalah merupakan kawasan dusun buah-buahan. Durian Hulu Langat ni sebenarnya adalah antara durian yang paling sedap dalam dunia. Selain daripada balik pulau. Kemudian yang ketiganya saya nak menyebutkan, kita mengalu-alukan tuan speaker yang baru. Kemudian yang ketiganya saya nak sebutkan, Hulu Langat ni juga adalah merupakan destinasi orang kayuh bersikal, Pendang. Pendang nak duduk Hulu Langat, akhlak kena baik-baik sikit. Saya minta. Tahu? Perangai kena elok sikit nak duduk Hulu Langat ni. Hulu Langat ni dia jadi kawasan kayuh bersikal. Ni. Sampaikan satu yang banjir hari tu macam mana banjir? Siti Nurhaliza pun kayuh bersikal dekat Hulu Langat. Selain daripada itu, Hulu Langat ini juga terkenal dia banyak suku kaum. Ya. Yang ini Arau, kan kita dah berjanji pasal Gunung Nuang. Arau, kita kan dah berjanji dalam Hulu Langat. Arau, kejap sampaikan kejap. Sikit je. Hulu Langat ni pun dia banyak suku kaum. Ada Minangkabau, ada Banjar, ada Mendeleng, ada Jawa. Ada orang kunci. Jadi kerajaan nak kena tengok juga. Sebab suku-suku kaum ni dia ada adat dia. Ada budaya dia. Ada makanan dia. Ada pakaian dia. Ada tradisinya. Kita kawan bagi lalu sikit. Kita jadikan sebagai desti penantian. Kita kawan Langat. Takkan tak bagi. Bagilah sikit, bagi sikit. Hulu Langat suku kaum apa Hulu Langat? Tolong bangkitlah kawasan yang Langat Jawa ke? Alan dia dah repair, dah baiki ke kawasan yang banjir, Sungai Lui apa tu semua teruk hari tu ni. Dah. Baru ni Menteri Agama datang bagi rumah. InsyaAllah jalan sekarang ni kita nak lebarkan jalan tu. Sebab bila kita nak tahu Pendang nak datang ke Hulu Langat ni, kita lebarkan daripada satu lorong, kita lebarkan kepada dua lorong. Terima kasih. Jadi Pendang perangai kena elok masuk ke Langat ni. Saya bukan orang Jawa, Pak Muntah. Saya orang Minangkabau. Terimpi biar di atas, terkurung biar di luar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Patutlah pun. Saya jemput Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Susah bona Lopez Hulu Langat bila bercakap ni. Tuan Speaker, saya menyentuh butiran. Point of order, Speaker. Ya, Jelebu. Speaker. Point of order mana tu? Alamak, saya tak jumpa, Speaker. Tak boleh kena baca lo. Pandangan, boleh pandangan, Speaker. Tak boleh ni, baca. Pandangan. Tak boleh. Tak boleh. Kena standing order mana tu? Tak boleh, Speaker, saya cari sekejap. Okey, cari dulu. Okey. Alah, hai. Jelobu tu lah dia, tinggal ditengok dulu dalam buku tu sebelum bangun. Okey, saya ingin menyentuh tentang butiran 02800 yang melibatkan tentang homestay yang mana telah pun disentuh oleh Jelebu sebentar tadi juga. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga kebahagiaan pada pihak kementerian kerana memberikan saya kira peruntukan yang sangat signifikan untuk segmen homestay pada tahun ini, dan saya harap dengan adanya kemasukan peruntukan itu akan lebih banyak lagi program-program di peringkat homestay yang diberikan kepada akar umbi yang dapat membantu merancakkan lagi operasi homestay mereka. Cuma saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah terdapat geran padanan diberikan kepada homestay ini? Dan almaklumlah sebelum pandemik rumah dalam keadaan baik, tandas dalam keadaan baik, tetapi hari ini mungkin selepas pandemik dah 3 tahun berlalu, cat dah mula luntur. Adakah terdapat bantuan secara infrastruktur kepada homestay ini? Dan saya juga ingin melihat apakah perancangan pihak kementerian kepada dalam mendaftarkan homestay yang masih lagi tidak berdaftar dengan pihak kementerian. Dan selain daripada itu juga saya ingin mencadangkan lebih banyak kursus digital kepada pihak pengurusan homestay, kerana hari ini dalam operasi homestay ini semua memerlukan dari segi bentuk kewangan secara digital, dan kalau mereka tidak didedahkan dengan budaya digital, saya khawatir mereka juga akan ketinggalan. Dan seterusnya saya ingin menyentuh butiran 01100 program penyediaan peningkatan kemudahan
yang meningkat sangat tinggi, dan saya harap pihak kementerian juga dapat melihat Parlimen Masjid Tanah untuk dari segi destinasi dan juga kemudahan-kemudahan untuk pelancong daripada luar negara. Dan seterusnya saya ingin juga menyentuh tentang 50 juta yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri sebagaimana yang telah disentuh oleh sahabat kita Batu Kawan sebentar tadi. Melaka berkongsi dengan Pulau Pinang dengan apa yang telah disenaraikan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, disenaraikan oleh Kerajaan Negeri Melaka terlalu banyak, dan 50 juta itu tidak cukup, Tuan Speaker, untuk dilaksanakan program-program untuk menerus pelihara tapak warisan dunia yang telah pun diiktiraf oleh UNESCO. Dan seterusnya saya ingin menyentuh butiran 0300 iaitu berkenaan dengan pembangunan dan juga promosi kebudayaan yang mana agak tinggi, lebih kurang dalam 10 juta. Saya ingin tahu apakah terperinci serta perancangan bagi program-program mempromosikan kebudayaan, termasuk di dalam mempromosikan living arts yang dapat dipertontonkan secara berterusan kepada umum, seperti contoh Mak Yong, seperti contoh DK Barat. Dan saya juga melahirkan kedukaan saya sama dengan mantan Timbalan Menteri Motek kerana ketiadaan 3 agensi iaitu Perpustakaan, Arkib Negara dan juga Museum di bawah Motek. Kalau dapat dikembalikan supaya ada aura dan memberikan satu yang hebatlah kepada Motek. Tak bermakna 3 ni kalau tiada di dalam Motek. Dan saya juga ingin menyentuh di bawah butiran 030700 iaitu Lembaga Pembangunan Visual Negara, yang mana kalau kita tengok dewasa ini banyak anak-anak muda menzahirkan kreativiti mereka melalui lukisan di dinding, dan di Masjid Tanah juga saya memanggil Art Battalion untuk melukis mural, dan mana sentuhan mereka cukup cantik sekali, terutama sebagaimana yang ada di dinding IJN. Dan soalan saya kepada Motek, adakah dana dan juga ruang dinding berskala besar untuk mengeksploitasikan lukisan seni di seluruh Malaysia dan di sekitar bandar Kuala Lumpur dan juga bandar-bandar besar, dan adanya program kerjasama serantau dalam luar negara untuk mempamerkan seni mural negara, dan juga mengadakan ruang serta seni mural untuk diketengahkan kepada sektor-sektor lain, dan seni lukisan mural ke produk ataupun servis digital yang boleh dipelbagaikan di dalam pelbagai medium. Dan teknologi juga boleh menjadikan seni mural ini lebih berinteraksi, malah boleh menjaminkan pendapatan yang lumayan kepada anak-anak muda. Dan dalam konteks ini saya ingin tahu apakah kolaborasi dengan pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi dalam melahirkan kita punya artis-artis seni yang boleh menjana pendapatan sendiri dan menjadi usahawan yang hebat dalam melahirkan karya dan juga menjual karya-karya mereka dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Dan adakah pihak Motek juga mempunyai dana kebajikan berskala fokus ke arah seni lukisan jalanan, iaitu bantuan kemasyarakatan untuk menguruskan kehidupan seni ini? Kerana Tuan Speaker, apabila pandemik menghimpit negara kita, ramai anak-anak seni yang kehilangan pendapatan. Jadi mereka ini harus bangkit dan menjual karya mereka, dan mereka ini harus diberikan perhatian kepada mereka. Saya tak sempat. Cuma saya last point untuk MySep ni, saya harap MySep di bawah butiran tapi MySep lah, yang mana hari ini perlu diberikan dana yang banyak untuk mereka membina program-program di peringkat antarabangsa, kerana ini cukup penting sekali ke arah Malaysia, tahun melawat Malaysia pada tahun 2025. Kalau kita tak dapat berikan pertukaran yang banyak, macam mana kita nak bawa program-program berskala antarabangsa ke Malaysia dan sekaligus melahirkan pendapatan yang lumayan, sebagaimana sejak pada 2011 lebih kurang 18.8 bilion hasil pendapatan MySep ke Malaysia. Itu saja. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Datuk Pengerusi, saya merujuk kepada butiran B020300 Pembangunan Industri. Berdasarkan kepada laporan daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, trend pelaburan dalam sektor hotel dan pelancongan telah menurun dengan amat mendadak sejak 10 tahun yang lalu. Ya, di mana kita lihat pada tahun 2013 sebanyak 122 projek telah diluluskan dengan jumlah pelaburan ringgit Malaysia 7 bilion. Akan tetapi pada tahun 2022
hanya sekadar 16 projek saja diluluskan dengan jumlah pelaburan ringgit Malaysia 2 bilion. Barangkali inilah kerana selepas waktu itu masih lagi menghadapi masalah COVID-19. Tapi kalau kita lihat sebelum COVID-19, iaitu pada tahun 2018, hanya juga sekadar 63 projek saja diluluskan dengan jumlah pelaburan ringgit Malaysia 4.6 bilion saja. Dan pada tahun 2019 hanya sekadar 71 projek dengan belanja pelaburan ringgit Malaysia 5 bilion. Maka jelas pelaburan telah menurun dan ini memberi kesan kepada daya saing sektor pelancongan Malaysia. Jadi, apakah langkah-langkah spesifik kerajaan untuk meningkatkan pelaburan dalam sektor pelancongan? Dan secara khususnya pada tahun 2019, kerajaan telah mengumumkan suatu inisiatif yang dikenali sebagai Special Tourism Investment Zone ataupun dikenali sebagai STIZ, di mana beberapa kawasan berpotensi telah akan dikenal-pasti dan diberi insentif khas kepada pelabur yang berminat untuk datang ke STIZ itu. Namun sehingga hari ini tiada maklumat lanjut, maka ingin mohon penjelasan daripada kementerian status terkini STIZ ini. Adakah ia masih diteruskan ataupun dia telah dibatalkan? Butiran yang seterusnya B040300. Program penggalakan pemasaran, promosi dan acara-acara pelancongan kebudayaan dan warisan. Peruntukan sejumlah ringgit Malaysia 293 juta. Amat besar, iaitu lebih kurang 35% daripada jumlah peruntukan bekalan untuk Motek. Kemungkinan peruntukan ini adalah untuk memulakan promosi Tahun Melawat Malaysia 2025. Maka mohon pengesahan daripada Menteri dan juga mohon maklumat ataupun pecahan terperinci untuk perbelanjaan ini. Khususnya, kita ingin tanya bagaimana kita hendak memastikan peruntukan ini digunakan sebaik mungkin secara efektif bagi meningkatkan daya saing industri pelancongan Malaysia. Menteri, sebenarnya di Malaysia ada banyak pihak yang berpotensi dan berminat untuk membantu dalam aktiviti-aktiviti pemasaran dan pelancongan. Maka soalannya, bagaimanakah pihak-pihak ini, terutamanya mikro SME ini atau persatuan-persatuan kecil boleh mendapat sokongan daripada kementerian? Saya beri contoh di Melaka. Dia melalui peruntukan ahli parlimen saya telah memberikan grant kecil kepada beberapa pihak, contohnya untuk program walking tour di kawasan warisan pada waktu siang dan juga waktu malam. Dan pada bulan ini, akan ada satu pementasan teater di Museum Baba Nyonya, di mana saya telah menggunakan peruntukan saya RM7,000 saja. Datuk Pengerusi, RM7,000 dan mereka boleh buat persembahan The Case of the Missing Diamond di Teater Nyonya Museum. Dan mereka akan adakan persembahan untuk 6 hari, 12 persembahan dan semua tiket sudah dijual. Di sini saya ingin ambil kesempatan ini menjemput Timbalan Menteri kalau ada masa boleh datang ke Melaka. Kita nak ajak you untuk datang melihat persembahan Nyonya Baba ini. Dan walaupun peruntukan itu kecil, RM7,000 saja saya bagi kepada mereka, namun impaknya amat besar. Semua tiket habis dijual. Jadi sehingga bagaimanakah peruntukan pemasaran yang saya rujuk tadi boleh sampai kepada penggiat di peringkat lokal. Itu yang saya nak minta perhatian Timbalan Menteri. Perkara yang ketiga, P01100, program penyediaan peningkatan kemudahan pelancongan. Peruntukannya ringgit Malaysia 30 juta. Maka ingin mohon senarai projek pembangunan pelancongan untuk negeri Melaka bagi tahun 2023 ini bukan saja untuk bahagian P01100. Kalau boleh, ingin tahu juga peruntukan untuk negeri Melaka di bahagian yang lain dapat disenaraikan. Ini adalah kerana saya bangkit isu ini kerana pada minggu lepas semasa persidangan DUN Negeri Melaka yang di-Petua Negeri Melaka dalam ucapan perasmian pembukaan sidang Dewan Undangan telah menyatakan bahawa terdapat beberapa projek pelancongan
terbengkalai dan sudah lama tidak beroperasi. Jadi, saya turut memohon penjelasan daripada kementerian mengenai projek-projek apakah yang terbengkalai itu dan apakah langkah penyelesaiannya. Seterusnya, P8001, PPP ataupun PFI. Dia peruntukan sebanyak 39 juta ringgit. Ingin mohon penjelasan secara bertulis apakah projek-projek di bawah peruntukan ini. Dan itu saja Datuk Pengerusi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jemput Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, jalan Langat tidak lebar, tapi jalan banyak taman. Pengerusi sangat cool dan sabar, teruskan dengan murni dan aman. Jadi yang Pengerusi, intronya ialah saya minta supaya ucapan Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis untuk menubuhkan lembaga pelancongan di Perlis menjadi kenyataan. Jadi saya minta pihak kementerian tolonglah ya, buat yang terbaik. Ni kementerian ni saya jarang puji, saya tegur dari masa ke masa. Tapi kementerian ni saya nak puji. Sebab apa? Kementerian ni saya ingin bertanya, yang mahu kena jawab betul ataupun jawab terus. Berapa orang pelancong masuk ke Malaysia? Berapakah berapakah dianya dapat menjana pendapatan kepada negara Malaysia? Yang ini yang Muhammad boleh jawab macam tu saja. Sebab kalau kita dengar yang tu, kita lihat bahawa pelancongan adalah merupakan sumber yang penting kepada negara. Lagi banyak orang datang melancong, maka lagi banyak pendapatan kepada sebuah negara, terutamanya dari segi pertukaran wang asing. Kalau sekiranya orang datang melancong, Yang Muhammad, ini termasuk di bawah kemudahan pelancongan butiran 01100. Kalau orang datang melancong, dia banyak tujuan ya. Yang pertama datang melancong kerana nak shopping ya. Dulu Malaysia terkenal sebagai pusat shopping dan orang Arab yang paling banyak. Kita tahu pada musim orang Arab datang, kita dah tak boleh pergi ke di mana-mana tempat makan sebab orang Arab penuh. Tetapi sekarang ni orang Arab tidak ada. Ke mana mereka pergi? Jadi mungkin dia ada hubung kait dengan cukai cukai barangan mewah yang telah disebutkan tadi, sehingga mereka pergi ke tempat lain. Dan mereka kita tengok banyak berada di Bangkok dan juga di Jakarta. Jadi kita nak cari di sini pun dah susah nak cari tengok orang Arab, kecuali orang Arab yang duduk bekerja di sini. Jadi kita minta lihat pelancong datang untuk tujuan tersebut. Kalau dia datang melancong untuk shopping, sudah pasti hotel kita juga dan juga restoran akan dapat meningkatkan hasil. Yang kedua mereka datang untuk tujuan Arau, Bukit Bintang. Bukit Bintang banyak lagi orang Arab. Arau, Bukit Bintang. Bintang. Banyak. Ramai. Okey. Ramai mungkin lagi. saya pergi ke tempat ramai. Nanti saya boleh bawa Arau. Nanti kita boleh jalan bersama-sama nanti. Orang Cina, orang Jawa. Jadi mungkin saya jarang berjumpa. Ada pun, walaupun saya tahu dari segi jumlahnya ada, tetapi tidak sama seperti yang pernah terjadi pada masa yang lepas. Kalau masa yang lepas kita lihat, kalau kita beralih kiri Arab, kanan Arab dan sebagainya. Inilah telajak masa saya. Butiran 0100, rakyat Malaysia dan orang muda yang sedang merindui saya, kecuali si putih mencemburui saya. Kita tahu bahawa ketua WIP ada menentukan orang untuk bocap. Dan saya sekarang saya hanya bocap satu kementerian, nombor yang penghabis pula. Sebab saya tidak mahu bocap awal, saya bagi peluang kepada kawan-kawan saya. Tapi bila saya datang parlimen ni, saya nak bagi impak yang besar kepada parlimen. Semua parlimen, pengurusi, semua pihak tahu bahawa kita sedang membincangkan perkara-perkara ini dengan hebat dan dahsyat. Kecuali sekali-sekala kita mendapat suara-suara yang terlampau gasar daripada Ulu Langat. Tetapi sekarang dia pun dah tone down. Dia mula dah mula bersama dengan Dewan dan tidak menjadi keseorangan di sana. Kita nak rakyat Malaysia menonton kita. Kalau TikTok saya sekarang sudah 3 juta, sudah pasti impaknya kepada pengurusi, kepada semua ahli parlimen. Kalau yang Muhammad Seputih bocap, sudah pasti agak berlainan bersaya. Minta maaf, orang muda. Kita lihat dia pun sedang memerhati ucapan saya dengan hebat dan dahsyat. Jadi yang pertama sekali butiran 101100 berhubung dengan kemudahan pelancongan. Saya minta di Perlis ni, yang Muhammad nak beritahu, dalam dunia ni, Allahu Akbar, dalam dunia ni dia ada beberapa tembok besar. Tembok besar dia ada 2 ya. Satu tembok besar negeri China, yang kedua tembok di Perlis.
Jadi orang tak tahu tempatnya di mana. Ini Lubuk Sirih, Wang Kelian. Tempat ada orang yang mati dulu. Jadi hal ini perlu dipromotkan. Dan kita lihat lanskap yang ada di sana cukup luar biasa. Yang mak pergi sana, yang mak tak nak balik. Yang keduanya ialah Gua Kelam. Dalam dunia ini ada dua Gua Kelam. Iaitu satu di Brazil, satu di Wang Kelian. Yang Mat, saya nak supaya ini diperbaiki dengan hebatnya. Yang kemudiannya 02800 Yang Muhammad, Perlis ini nak buat hotel lambat. Buat homestay. Bantu mereka dengan hebat dan dahsyatnya. Sebab orang dah melancong sekarang 2.7 juta. Dulu masa zaman saya baru 200,000 Yang Mat. Sekarang 2.7 million. Nak hotel duduk banyak itu saja. Yang Mat, tolong bantu homestay dengan hebatnya. Sekarang homestay Yang Mat bagi 10 orang, 20 orang tak cukup. Bagi homestay, galakkan orang Perlis untuk membuat homestay. Dan 020100 dasar pelancongan dan hubungan antarabangsa. Yang Muhammad, yang pertama sekali saya nak minta Tuan Speaker, bila menteri jawab, jangan jawab dasar. Ini jawatankuasa. Kemarin ada 2 kementerian jawab dasar. Dia baca dasar. Tak perlu, kami dah tahu. Kami nak jawab apa yang kami tanya. Kalau tak boleh jawab, kita jawab bertulis. Jangan cakap dasar. Kemarin saya dah pening kepala, saya nak dengar satu jawapan. Cerita pasal dasar, kita membuat persidangan. Kami tak perlu itu. Kami nak jawab apa yang kami minta. Jalan Bangkok diperbetulkan. Kami nak dengar itu. Ini jawatankuasa. Committee stage. Jadi Yang Berhormat pelancongan dan juga Timbalan Menteri, ya, kalau ia tak boleh jawab, ya, no problem Yang Berhormat. Yang Berhormat orang muda bakal, termasuk Sungai Petani, orang muda bakal Perdana Menteri Malaysia. Teruskan tempat yang salah. Kalau jual belah kami, insya-Allah. Okey, jadi Yang Berhormat, saya minta Menteri tolong jawab dengan dengan betul, iaitu pangkat jawatankuasa, bukan dasar. Yang ketiganya ialah 41700 Istana Budaya Yang Berhormat, tambahkan peruntukan. Ini adalah satu tempat yang cukup hebat, yang boleh melahirkan kreativiti yang hebat untuk negara. Berhormat duduk, masa dah habis. Masa dah habis. Siapa speaker, siapa pengusi? Awak ke di sana? Jadi si Putih teringin jadi pengusi, lantik jadi pengusi sementara. Akhir sekali Yang Berhormat, 020100. Ini dasar pelancongan dan juga hubungan antarabangsa. Saya nak minta supaya kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri itu, saya nak minta supaya ianya tidak disebarkan, tetapi kita cerita di parlimen ni. Saya minta Yang Berhormat Perdana Menteri terang supaya orang tak nampak gusar. Bila saya tanya soalan, dia orang tuduh kata, kenapa kacau Perdana Menteri? Kalau hampa tak mau kami tanya apa langsung, okey, tutup kami. Saya tujuannya saya check and balance supaya dia jadi lebih hebat. Bila saya tegur, orang tu jadi hebat. Kalau saya tegur Timbalan Menteri, dia akan jadi hebat sebab dia jawab kepada seorang yang hebat. Tentu dia hebat. Kalau saya tak tegur, kamu tak jadi hebat. Ada setengah kementerian kata, kami tidak mau ditegur. Tak mau ditegur, okey, kamu akan jadi kupang tenaga di sana. Kami tak mau. Kami mau tegur supaya dia jadi hebat. Bangun dan jawab. Tak boleh jawab mudah ya. Saya akan jawab cara betul. Habis. Lepas tu jawab. 5 hari lepas tu bagi jawapan. Jadi Yang Berhormat telah menyebut bahawa akan ada kalau sekiranya berlaku rampasan kuasa. Dalam bahasa Inggeris, dengan izin Yang Berhormat, ialah kodita. Kepala mana ni? Ni kepala hubungan antarabangsa. Pelancongan hubungan antarabangsa. Sebab saya bimbang pengurusi ini tak ada kepala ni. My friend, Pengurusi tak ada kepala, pengurusi dah habis masa. Arau, jaga masa. Kawan saya telefon saya, dia tanyakan, ada kodita kat sana? Saya kata tak ada. Rampasan kuasa di Malaysia tu maksudnya lain. Negeri lain kodita, ada tentera senjata, itu kodita, rampasan kuasa. Tapi di Malaysia rampasan kuasa tu lain dan tidak berlaku rampasan kuasa. Jangan bimbang Yang Berhormat. Duduk di sana dengan hebat dan dahsyat. Kalau ada apa-apa saya beritahu kemudian. Jadi Yang Berhormat buat sementara tidak ada rampasan kuasa. Beritahu pelancong luar negara biasa melancong, tidak akan berlaku benda huru-hara di Malaysia. Okay, yang kedua, B40 tidak akan diupah untuk membuat raya dan sebagainya. Jadi akhir sekali Yang Berhormat, ini betul-betul penting. betul-betul. Yang Berhormat, saya minta Kementerian Pelancongan tolong ubah ni, sebab saya cuba dengan kementerian lain, semua tak menjawab, semua membisu seribu bahasa, iaitu perkataan pembangkang. Pembangkang Yang Berhormat dalam bahasa Inggeris, opposition cantik bahasanya. Tapi bila tukar jadi Melayu, jadi pembangkang, dia jadi macam kepala pukul orang, tak betul. Jadi tukar bernama oposisi.
Kerajaan Indonesia tukar pembangkang kepada oposisi. Kerajaan Johor pun tukar pembangkang kepada pengimbang. Pembangkang kami ni oposisi. Nampaklah lembut sikit, tak nampak macam garang ajak bergaduh. Tidak, kami orang-orang yang baik, orang-orang di kalangan tok guru dan ulama semua yang sentiasa membicarakan Point taken. Terima kasih kepada orang muda, terima kasih kepada pengurusi Terima kasih. yang telah memberi peluang kepada saya. Semoga Allah berkati. Terima Selamat kasih. berpuasa. Terima kasih. Ucapan semua luar tajuk ni. Okey, saya jemput pembahas terakhir Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Seronok tengok arah berbahas. Jadi saya terus kepada pembahasan Kepala 010000 Subbutiran 010500 Pembangunan Prasarana. Selepas sepi daripada COVID-19 dan merudumnya industri pelancongan seluruh dunia, pembangunan prasarana termasuk membaik pulih dan naik taraf mesti dilakukan secara strategik. Untuk laksanakan dengan segera, kerajaan wajar juga libatkan GLC dan multinational company di kawasan berhampiran produk pelancongan untuk membantu. Sebab melihat dana yang diperuntukkan 2.3 juta terlalu kecil jika dibanding dengan misi kementerian yang hendak dicapai. Ia tetap mesti dilakukan, yang dah terjejas mesti diperbaik, yang tiada wajar diwujudkan, amat mustahak. Contohnya kalau di Tenggara ni kita ada satu produk pelancongan seperti di air terjun Gunung Mentahak, jalan kena dibina, lampu jalan juga perlu disediakan, landscape juga perlu dibuat. Apatah lagi, saya yakin dan percaya banyak kawasan-kawasan pelancongan, produk pelancongan kita terjejas akibat banjir. Keduanya Kepala 020300 ini membabitkan pemerkasaan dan kaedah-kaedah serta metodologi, bukan saja membangun produk pelancongan tetapi lebih mustahak membangunkan pemerkasaan perkakasan pemasaran. Malaysia perlu membangun juga elemen-elemen prasarana pemasaran produk pelancongan negara yang bersifat one stop center dan inklusif. Singapura ada booking.com dan Agoda, trip.com untuk China dan India, Traveloka untuk dibangunkan oleh Indonesia. Jadi Malaysia kena ada juga satu kaedah pemasaran ini, dan saya mencadangkan kerajaan MOTEK melalui butiran ini wajar mempertimbang insentif tertentu agar kalangan rakyat pemain industri ini dapat membangunkan perisian serupa untuk promot secara strategik dan spesifik bagi membantu kerajaan capai sasaran misi dan visi industri ini, e-tourism. Seterusnya Kepala 020500 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia LPPM ada peruntukan besar sekitar 155 juta, naik 3 juta berbanding 2022. Tenggara berharap di bawah LPPM ini adalah usaha membangun produk pelancongan baru yang boleh dilaksanakan. Di Tenggara contohnya boleh diiktirafkan dan berpotensi untuk membangun dan promosi. Satu contoh tadi saya dah sebut, air terjun Gunung Mentahak. Keduanya Kota Kara dan juga lingkaran sejarah Makam Tujuh dan Makam Laksamana Bentan lah kalau boleh ditengok. Ekoturism juga ada yang boleh memanfaatkan secara strategik kehidupan dan budaya masyarakat Fedah dan kampung tradisi. Saya merayu pendanaan insentif untuk memulih sektor homestay di kawasan Fedah dan juga kampung tradisi sebagaimana disebut oleh Jelebu, Masjid Tanah dan Arau sebentar tadi. Selepas COVID-19 memang terjejas teruk, dan produk ekoturism seperti di Sisik Agrotech juga di Tenggara boleh dimanfaatkan. Sukan permotoran lasak juga boleh dibangunkan, dan saya menyentuhlah tentang MOTEK Negeri Johor mungkin dan juga Jabatan Pelancongan Daerah Kota Tinggi, kementerian boleh tengok. Dari Empangan Lengyu ke Sepadan Tenggara ni sebenarnya adalah trek antarabangsa untuk sukan motor lasak, jadi mungkin bolehlah. Saya pun sendiri pernah try naik motocross di sana, jadi saya ingat sekarang ni pun daripada Singapura rajin bermotocross di sana, jadi selepas COVID ni dah dibuka pagar, bolehlah dimanfaatkan kawasan-kawasan yang berkenaan. Dan untuk homestay tadi tu ada 7 felda di tempat saya, Penggeli Timur, Sungai Sibul, Lengyu, Pasir Raja, Sungai Sayur, Bukit Besar, Bukit Ramun, dan ada beberapa kampung yang terletak di bawah Gunung Panti, Kampung Temenin Baru, Lukut, Batu Empat, Bukit Lintang, Sepak Hulu, Sipat Ilir, boleh juga digunakan. Dan saya memuji sebenarnya usaha MOTEK mewujudkan pusat perkhidmatan dan transit pelancongan Batu Empat. Walau bagaimanapun keadaannya masih lagi seperti Gajah Putih lah yang Muhammad Datuk Pengurusi, sebab setakat ni hanya ada Mosti dan pejabat ahli parlimen saja di pusat perkhidmatan itu. Jadi saya mungkin jugalah boleh mencadangkan kepada MOTEK untuk melihat pusat perkhidmatan transit pelancongan ini supaya mungkin boleh membawa LHDN, KDN, Immigration ke kawasan itu, jadi boleh menjadi tarikan pelancong juga. Sementara pula di sana ada produk-produk pelancongan seperti kaki Gunung Panti dan juga
kawasan Senturi Gajah di sana. Akhirnya adalah cadangan. Kementerian wajar juga fikir memanfaatkan pelajar-pelajar antarabangsa di IPTA, IPTS untuk dilantik sebagai Duta Pelancongan Malaysia. Mereka berada di Malaysia sekitar 2-3 tahun. Wajar didedah, difaham tentang beberapa hal berkaitan produk pelancongan, seni dan budaya Malaysia. Terutamanya masyarakat kampung, begitu juga Sabah dan Sarawak yang memang kaya dengan aspek seni budayanya, supaya apabila mereka kembali ke negeri masing-masing, saban tahun kita lahirkan duta-duta ini, pilihlah dan tentukanlah bagi setiap zon-zon IPTA, moga mereka boleh menjadi jurucakap dan mempromosikan dengan lebih berkesan di negara mereka tentang betapa ngamnya pelancongan, seni dan budaya Malaysia ini perlu kajian dan kaedah spesifik dan modul-modul strategik agar berkesan. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Menteri untuk pengulungan dan saya beri 20 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Datuk Pengerusi dan ahli-ahli yang berhormat yang dirahmati sekalian. Datuk Pengerusi, sebelum saya memulakan penggulungan jawatan kuasa ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di Batu Sapi kerana memberikan kepercayaan untuk mewakili mereka, dan saya mohon untuk terus berdoa dengan perkara-perkara yang baik supaya saya sentiasa fokus dan tidak lalai di atas tanggungjawab itu. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada ahli-ahli berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan dan cadangan berhubung perkara-perkara di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sepanjang sesi